Saya minat drum tu macam mana. Dia beritahu drum ada flotom, snare, hi-hat. Sambil baring pejam mata, sambil goyang-goyang ni, mana dia punya bunyi dia tu dan timing dia tu. Michael Jackson punya pusing. Au! Saya Muhammad Fathi bin Muhammad Darwis, nama penuh. Jadi bila saya 18 tahun berhijrah ke Kuala Lumpur untuk belajar, jadi bila saya sebut nama Muhammad Fathi bin Muhammad Darwis, semua orang tak disebut nama Fathi tu. So dia akan jadi Zaki, Fatimah ke kan, itu nama tu. Jadi kesimpulannya senang masa tu, ikut watak komik je lah, Jifat. Jadi dapatlah perkataan Jifat. Jifat komik Alam Perwira. Tu zaman-zaman kami masa sekolah menengah tu, memang tu favourite lah. Jadi saya sekarang ni tinggal di Ceras. Band members ni saya adalah sebagai pemain bass. Tak ada ambil belajar kelas muzik. Cuma ikut-ikut orang, ikut-ikut kawan yang main muzik dan saya tiru-tiru apa yang dia buat. First instrument adalah drum lah. So masa drum tu start daripada sekolah menengah. Masa tu saya praktis tanpa ada drum. Saya minat drum tu macam mana. Dia beritahu drum ada flotom dengan tom-tom, snare. Sambil baring pejam mata, sambil goyang-goyang ni, mana dia punya bunyi dia tu dan timing dia tu, bagaimana dia berfungsi sebagai drum dalam muzik. Lepas tu startlah minat, setiap minggu pergi jamming, pergi praktis sampai habis sekolah, dan minat muzik saya makin mendalam untuk menerokai apakah muzik ni. Tu selepas saya SPM, saya pergi ke kolej sana, kolej sini, kolej sana, tukar-tukar kolej. Sampai akhirnya saya jumpa kolej yang Taja dan Lan, belajar sama dan duduk dia sebagai rumah sewa lah. Jadi saya pun masa tu sudah ada beli gitar. Masa tu minat drum dah kurang sikit, saya lebih minat pada gitar klasikal. Taja dan Lan ada gitar, saya join sekali bermain di dapur rumah sewa. Drama ketuk periuk belanga, lagu pula tak main lagu yang sedia ada artis apa-apa. So dapat chemistry masing-masing dan part masing-masing lah. Kemudian Taja, saya kenal dia, memang saya nak ikut dia main muzik sebab saya hanya tahu gitar tu standard tune biasa. Tapi dengan dia alternate tune. Itu adalah satu perkara baru dan wow untuk saya lah. Jadi, ini sudah menarik. Saya terus follow dia orang jamming, buat lagu sendiri dan kepuasan dia memang terbaik. Dia seorang yang sangat berterus terang dan dalam masa yang sama dia lembut. Dia seorang yang senyum saja dan sentiasa meredakan apa yang terjadi, apa musibah ke. Dia ni insan yang bila jumpa orang dia suka meraihkan orang. Jumpa saudara-saudara dia meraihkan saudara dia, selalu pergi menziarahi saudara. Kenangan manis yang paling saya tak boleh lupakan adalah ikut beliau pergi menjala di Lombong. Menjala dan memancing kat Lombong. Jadi masa air melintas, air deras, saya akan peluk belakang dia dan dibawakan melintas sungai. Tu saat-saat yang best lah. Saya rasa mungkin dia ada tengok saya perform live. Masa tu saya tengah perform brutal lah kan. Sampai akhbar politik tu kata budak Melayu memang hanyut dengan hiburan. Jadi mungkin dia ada pergi, zaman internet pun dah ada. Mungkin dia ada tengok
dalam video dan ataupun kawan-kawan dia tunjuk dalam handphone video saya. Dan saya terkejut ada artikel-artikel di surat khabar tu dia simpan mak saya tunjuk. Dan satu yang terharu lah, sebab background keluarga kami adalah keluarga yang agama yang kuat lah. Dia menyokong sambil monitor lagi kehidupan saya. Masa tu saya bujang lagi kan. Perkataan As-Sabru Minal Iman ni memang selalu diungkapkan oleh arwah Abuya, sebab apa-apa musibah yang datang, apa-apa tekanan di hidup saya sebagai perantau, dia kata kunci dia sabar je. Sabar tu adalah kunci orang yang beriman. Jadi kata-kata tu memang saya pegang sampai sekarang. Bila buat lagu As-Sabru Minal Iman ni, dah jumpa dia punya track jalan untuk nak buat lirik lagu tu, saya nampak melodi dia sedih. Dan saya terus buat lagu yang hari raya semua orang gembira, tapi lagu hari raya ni orang ni sedih kehilangan orang yang paling disayang. Walaupun masa tu saya ada lagi kedua orang tua saya, tapi saya fikir lagu ni untuk khas untuk mereka yang berpengalaman macam tu lah. Jadi apa salahnya saya bila buat lirik tu saya akan masukkan perkataan bahasa Arab tu, As-Sabru Minal Iman, yang selalu ayah saya ucapkan. Itulah yang saya masukkan dalam lirik tu. Saya tak pernah tanya sebenarnya untuk saya nak jadi muzik ataupun nak pegang instrumen apa, sebab dia takkan bagi saya pegang instrumen apa-apa, especially gitar ke apa. Jadi saya tanya Abuya, kalau muzik ni sebenarnya haram ke? Kalau orang Islam tu main macam mana? Arab pun ada juga yang main muzik. Dia kata asalkan muzik membawa kepada kebaikan dan dakwah untuk mengingati Allah, itu adalah bagus. Jadi saya pegang kata-kata itulah. Orang meninggal di rumah ya pada Julai dan fasa PKP. Setiap pagi-pagi pukul 4.30 pagi, macam mana nak cari kedai photostat? Saya tak ada komputer printer ataupun apa, saya kena tunggu pukul 7.30 mana yang dah buka awal tu, saya terus pergi untuk photostat IC anak-anak saya dan dokumen dan surat kebenaran ke balai polis. Dan balai polis luluskan, baru saya balik ke rumah cepat. Saya cuba kejar speed trap lah. Tetapi yang paling saya marah pada masa tu, orang yang telah hadir telah ramai dan dia kata tak boleh tunggu lama, takut polis. Masa tu tak boleh kumpul beramai-ramai. Jadi saya cakap dalam telefon, tunggu dulu, aku nak balik ni, bagilah aku pegang untuk ke liang lahat. Dan terus berpecut. Akhirnya tak sempat. Masa sampai tu dia dah selamat dikebumikan. Saya rasa sangat menyesal sekali. Tapi bila fikirkan balik, kalau saya tunggu lama dan saya tahan lama pun, dia sebenarnya akan menyeksakan si mati. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang datang menguruskan jenazah ayah saya. Dan saya minta maaf kalau sebelum ni terkasar bahasa ataupun saya teremosi. Ya, mungkin ada hikmahnya di sini. Tapi akhirnya saya dapat juga melihat kubur ayah saya. Walaupun dah terlewat, tapi syukur Alhamdulillah saya selamat. Saya bawa laju tu saya selamat. Allah selamatkan saya datang juga ke situ.
pada Jifat, dalam tempoh setahun ni kita sama-sama saling kehilangan seseorang yang sangat penting dalam kehidupan kita kan. Saya pun kehilangan mak, Jifat pun kehilangan bapa. Saya rasa dua perkara je lah kalau saya nak kongsi, bukan nasihat lah, saya nak kongsi. Nombor satu, saya rasa sangat mustahak kita belajar bersedihan. Bersedih tu, kita kena belajar cara nak bersedih, tahu sebab kita akan sentiasa kehilangan orang yang kita sayang, dan orang yang kita sayang pun akan sentiasa kehilangan orang yang dia sayang, dan dia akan kehilangan kita pun. Kita kena belajar bersedih. Ini tak ada sekolah akan ajar macam mana cara nak bersedih. Tapi pada saya, apabila kita kehilangan seseorang tu, kita kena bersedih sepenuhnya. Bersedih sepenuhnya dengan diri kita, bersedih sepenuhnya terhadap orang yang kita kehilangan tu. Buatlah, nangis, kenangkan dia, buat dalam private, buat dalam kita punya own privacy, dalam bilik kita, di tempat mana-mana. Ucapkan minta maaf, ucapkan kesedihan kita, dan ucapkan selamat tinggal. Dan apabila kita telah sampai satu tempoh tertentu tu, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin seminggu, mungkin sebulan, kita sampai satu peringkat tu, kita cakap kita dah tamat bersedih dah. Kita dah ucapkan selamat tinggal dah. First and foremost, Jifat, Kano nak ucapkan salam takziah atas pemergian arwah bapa Jifat. It's never easy to lose loved ones, especially our parents Jadi untuk Kak Noh yang dah melalui perkara ni, healing tu paling penting. Jadi bila rasa sedih tu timbul, make sure you release it, jangan simpan. That is the best way to get acceptance and to move on. And you'll always remember them. Always remember your father, insyaAllah in your prayers, always. Dan itu it will never go. But at least kesakitan tu lepaskan. Kan? Jadi bagi saya, yang saya pesan Jifat, dia rindu yang tak ada hujung. Nanti rasa okey, tiba-tiba akan rasa tak okey. Brace it. Jangan tutup, jangan lari. Jangan ever. And dia memang akan datang. It could be sebulan lagi, macam saya kata tadi, bau. Atau t-shirt dia. Atau tiba-tiba music, kan? It can be anything. Setahun lagi, Jifat, tengok-tengok something yang anak dia tengah buat. And bila tu datang, embrace it. Kalau nangis, bagi nangis. Tak apa, tak ada. Jangan, yang penting, Jifat, is bila kita nangis tu semua kan kita, itulah kasih sayang. Itulah kasih sayang. Yang saya nak cakap dengan Jifat lah. Sebab dia baru sangat lagi kan. Jangan nak cepat nak, tak apa, boleh. Tak ada. Benda tu semua tak logik. Ambillah masa yang betul-betul. Sebab bukan kita yang tentu okey, aku bagi setahun je aku nak okey macam tu. Aku tak nak sedih. No. Jangan macam tu. Nak redha tu sebenarnya yang take your time. Jangan rush apa tak apa. Kan benda ni apa orang kata memang susah nak redha. Kita rasa dah redha, sebenarnya redha tak, kita akan belajar apa itu redha sebenarnya. Kalau towards parents lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Okey. Setiap orang akan rasa kehilangan, sesiapa saja akan rasa kehilangan. Semua orang akan rasa. Bagi I, satu je, when dah hilang tu, apa yang ada masa dengan dia tu kita gunakan sepenuhnya. Tak kisahlah apa-apa pun, kita jumpa selagi boleh jumpa selagi boleh cium, peluk dan peluk lah. Selagi kita mampu, tunjukkan kasih sayang kita pada kedua bapa kita. Macam Jifat, I rasa kalau di tempat dia, kita kena banyak berdoa. So doalah apa-apa, sedekahkan Al-Fatihah untuk dia, dan sentiasa apa yang kita buat ni, macam you sedekah ke, you apa ke, you mesti niatkan, ini untuk bapa aku. Ini untuk bapa, nanti kita akan rasa tenang. I selalu buat macam tu. Ini untuk bapa aku. Aku buat hari ni untuk tolong orang ni, untuk bapa aku, saham dia kat kubur ke apa. I fikir macam tu je. So you akan tenang, you akan rasa dia sentiasa ada dengan you. Jadi buatlah sebaik mungkin bukan untuk you saja atau family, tapi untuk bapa you. Nanti you akan rasa benda tu life. Macam I rasa lah.
So macam itu I rasa nak buat legacy Hussein. So I rasa dia ada bersama dengan I. Sebab tu you kena berdoa lah. Berdoa, baca Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah setiap hari. Dan buatkan apa yang you buat yang baik-baik apa pun, you mesti niatkan untuk kedua bapa you. Minta dia masuk ke syurga tanpa dihisap. Doa lah itu je, InsyaAllah. So far I dah buat benda tu, I praktikkan. It's good lah. Individu tu sendiri kena kuat semangat. Sebab hanya dengan semangat sahajalah dia boleh melawan sakit dia. Selain daripada supportive daripada keluarga, kawan-kawan dan jiran sekeliling. Hanya dengan cara semangat yang buatkan kita fikir, kalau aku tak kuat, apa akan jadi? Jadi lagi satu, kita hanya boleh dengar nasihat orang, tapi yang kita yang menanggung. Tapi yang baik kita kena ikut. Lagi satu, kena open. Open tu maksudnya pada saya bercerita. Jangan simpan seorang. Bila kita simpan, tu yang jadi kita pendam, itu yang akan timbul penyakit. Jadi dia kena share. Tapi janganlah share dengan suka-suka hati nak share. Kena tengok orang juga. Contohnya kalau macam situation sahabat kita tu Jifat, dia kena cari orang yang boleh share dengan dia.